Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Devi Hastuti binti Jahidin, bernama matrik I182030086. Jadi pembentangan kali ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan artikel kami yang bertajuk pemikiran daripada perspektif Islam yang bertemakan dengan pemikiran kritis dan kreatif daripada pandangan sunnah dan juga Al-Quran. Jadi saya mulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Jadi di mana pemikiran menurut penggunaan bahasa Melayu adalah bermaksud perihal berfikir. Jadi penggunaan pemikiran ini juga menurut kebiasaannya adalah dirujuk kepada hasil-hasil pemikiran yang telah berjaya dihasilkan oleh manusia melalui satu aktiviti atau gerakan pemikiran. Seterusnya, pemikiran ini juga adalah merupakan sebuah konsep membina ilmu dan kefahaman yang melibatkan aktiviti mental dalam otak manusia. Jadi, semasa kita berfikir, otak kita akan bertindak dengan usaha untuk memahami rangsangan luar yang diterima melalui deria, membentuk konsep, membuat tafsiran dan juga tindak balas berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam ingatan kita. Jadi dalam pemikiran ini juga terdapat percubaan untuk membezakanlah antara pemikiran Islam yakni al-fiqh al-islami dan juga pemikiran agama al-fiqh al-dini. Jadi di mana pemikiran Islam ni hanya dirujuk kepada pemikiran yang cuba menangani isu-isu pemikiran tersebut dengan prinsip-prinsip Islam atau lebih dikenali dalam bentuk penolakan terhadapnya sama ada secara keseluruhan ataupun sebagainya. Manakala istilah pemikiran agama pula ianya merujuk kepada pemikiran agama yang berkait dengan bidang-bidang yang orang kata menyangkut perihal untuk mempertahankan akidah ataupun perbuatan fiqh yang di mana ia bertujuan untuk memastikan bahawa peristiwa-peristiwa semasa yang berlaku dalam persekitaran kehidupan manusia ni boleh disejajarkan dengan arahan Islam di mana ia menerusi proses yang dinamakan proses ijtihad. Saya Nur Izzah binti Karwana, nombor matrik I182030071. Saya akan membentangkan subtopik definisi pemikiran menurut pandangan tokoh Islam. Pandangan tokoh iaitu Muhammad Al-Bahi menyatakan pemikiran Islam sebagai suatu usaha akliyah dengan bersungguh-sungguh daripada para ulama Islam untuk mensyarahkan, menerangkan dan menjelaskan berdasarkan sumbernya yang asal iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bagi pandangan Muhammad Kamil Abdul Majid, beliau menyatakan pemikiran Islam sebagai gagasan, idea dan fikiran daripada perspektif Islam sebagai respons intelektual kepada persoalan Tuhan, manusia, alam, kehidupan, kematian dan kewujudan seluruhnya yang timbul daripada pertembungan Islam dengan kebudayaan dan peradaban asing atau respon terhadap masalah dalam umat Islam. Dapat dilihat tak ada definisi yang satu atau sama bagi pemikiran Islam dan menekankan aspek ataupun perkara-perkara yang berbeza. Contohnya definisi yang pertama saya bacakan tadi, dia menekankan unsur usaha atau proses sebagai pemikiran Islam seperti menggunakan usaha akliyah iaitu akal dengan menjelaskan Islam itu mengikut sumber asal iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Definisi yang lain maksudnya yang kedua tu menekankan hasil daripada usaha tadi seperti menanyakan soal ketuhanan, soal kemanusiaan, tentang kematian, kehidupan, kebudayaan dan lain-lain terhadap sesuatu masalah yang berkaitan dengan Islam. Dan definisi-definisi di atas mempunyai 3 unsur utama pemikiran Islam. Yang pertama berkait dengan aktiviti akal.
dan semestinya bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, yang terakhir, iaitu ilmu berkenaan Tuhan, insan dan alam daripada perspektif Islam. Okey, saya akan bentangkan tajuk analisis terhadap istilah dalam Al-Quran. Okey, yang pertama adalah kebanyakan konsep dalam pemikiran kritis ni dia merujuk kepada perspektif barat, dan sedangkan Islam ni telah pun dia mengemukakan asas dan kerangka pemikiran kritis yang sangat kuat adalah daripada sumber wahyu. Okey, yang seterusnya, pemikiran kritis ni dalam bahasa Arab dia menyatakan sebagai al-takfir al-naqdi ataupun al-fir al-naqdi, iaitu kalimah daripada takfir atau fiqh yang berasal daripada kata kerja, iaitu fakara yufakiru atau fakara yakfiru, yang bermaksud memikir atau berfikir. Namun pemikiran kritis ni adalah sifat saling melengkapi antara satu sama dengan yang lain. Okey, yang seterusnya, asas pemikiran kritis ni adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ini adalah kerana ianya memandu pemikiran manusia ke arah kebenaran, dan konsep pemikiran kritis pula dia tidak terkelar daripada sumber utama, iaitu Al-Quran. Kepentingan berfikir dari pandangan Al-Quran dan Sunnah ialah seseorang itu dapat mengenal perkara yang buruk dan perkara yang baik, dan berfikir berlandaskan Al-Quran dan Sunnah juga dapat membantu seseorang itu menjalankan ibadah yang lain dengan sempurna. Selain itu, berfikir dari pandangan Al-Quran dan Sunnah juga dapat membantu untuk membezakan antara yang hak dan batil, dan juga ianya dapat menghasilkan natijah yang baik serta dapat menghasilkan pemikiran yang kreatif dan kritis yang baik. Selain itu juga, ini dapat membantu kita untuk membuat keputusan secara rasional dan juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ianya juga dapat mengurangkan rasa kekecewaan dan penyesalan apabila kita melakukan sesuatu tindakan. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Azmira Muhammad Datran, I18203078. Dan untuk hari ini saya akan membentangkan tentang gaya berfikir Qurani dalam pembentukan insan taklibi. Okey, kita tengok pertama iaitu penggunaannya gaya berfikir Qurani. Gaya berfikir Qurani sebenarnya ialah gaya berfikir dengan Al-Quran. Kiranya dia ada terbahagi kepada 4 lah. Okey, yang pertama sekali ialah gaya berfikir dengan persoalan, berfikir dengan objektif, berfikir dengan positif, dan terakhir sekali ialah berfikir dengan hypothetical. Okey, untuk yang seterusnya ialah gaya berfikir jahili, di mana gaya berfikir negatif. Gaya ini sebenarnya dia boleh attack masyarakat Muslim moden pada zaman kini disebabkan wujudnya fahaman liberal, feminis, LGBT dan lain-lain lah. Okey. Lepas tu ada juga wujudnya Islamofobia, yang di mana diorang fikir orang Islam ni adalah teroris. Okey, yang terakhir sekali ialah gaya berfikir insan taklibi, iaitu gaya berfikir insan cemerlang yang diidamkan. Kiranya diorang jadikan Al-Quran ni sebagai sumber utama ataupun sumber rujukan diorang. Kiranya kalau ada persoalan yang diorang fikir yang diorang tak boleh nak jawab, diorang akan rujuk pada Al-Quran tu, dan diorang akan temui soalan ni. Diorang akan temui jawapan pada persoalan diorang. Okey, sekian. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Zahra binti Ahmad Yusof, I18203084. Okey, kat sini saya dapat tentang posisi daripada segi perspektif Islam, dalil dan akidah. So kat sini ada 4, akal, pendirian, akidah dan akal. So secara keseluruhannya kita diberi akal untuk berfikir baik dan buruknya, dan daripada segi akidahnya akal ni ada batas untuk kita fikir. So jangan memikirkan sesuatu sampai hilang kepercayaan dan apa yang telah Allah cakap kat kita. Kiranya Allah berikan kepada kita ajaran. So Al-Quran ni diturunkan secara umum ni ialah sebuah kitab yang diturunkan kepada umat Islam untuk mengikut apa yang telah ditetapkan, apa yang telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. So kita nak katakan akal ni ada batas untuk kita berfikir secara logik. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nuraina Fatimah
Atta binti Rosli. Jadi saya ingin meringkaskan sedikit apa yang saya faham dengan jurnal yang saya jumpa, iaitu pemikiran kritis menurut Al-Quran. Jadi di sini pengkaji telah menitik beratkan bahawa ada 3 aspek dalam jurnal beliau, iaitu pendengaran, penglihatan juga renungan, iaitu pendengaran segala apa seseorang itu dengar ataupun segala bunyi yang dia dengar di sekelilingnya, lalu penglihatan apa yang dilihat oleh seseorang, lalu renungan itu berdasarkan pendengaran serta apa yang dilihat lalu dia membuat pemerhatian. Jadi di situ itu saja apa yang boleh saya rumuskan. Jadi suka untuk saya selitkan sedikit firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu tanpa mengetahui sesuatu pun, lalu Allah mengeluarkan kamu pendengaran, penglihatan serta hati untuk kamu lebih rasa bersyukur. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Atira Aiman binti Muhammad Jalil, nombor matrik I18203062. Baiklah, untuk tajuk pemikiran dari perspektif Islam ini, apa yang saya dapat rumuskan dan simpulkan ialah yang pertama, konsep berfikir ini sendiri adalah luas dan menyeluruh. Ianya bukan sahaja bertumpu kepada umat Islam, tetapi ianya juga adalah untuk umat yang bukan Islam. Yang kedua, terdapat pelbagai kepentingan berfikir dari perspektif Islam, iaitu Allah sendiri telah mengangkat martabat manusia yang menggunakan akal fikirannya dengan jelas melalui firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat ke-22. Yang ketiga, dengan berfikir, kita dapat menambah keyakinan dan keimanan. Contohnya dengan melihat kejadian alam yang hebat, kita sendiri dapat ingat dan menghubungkan penciptaan itu dengan Maha Pencipta. Dan yang keempat, pemikiran bukan semata-mata urusan akhirat sahaja, malah ianya juga berfungsi sebagai petunjuk untuk manusia menjalani kehidupan di dunia, di samping mencari bekalan untuk kehidupan di akhirat kelak. Dan yang terakhir, pemikiran Islam juga mengutamakan Al-Quran dan hadis, tetapi akal juga turut diperlukan. Sekiranya sesuatu perkara itu tak ada nas yang jelas untuk menentukan sesuatu hukum itu. Baiklah, ya itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.